Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Suara saya dengar dengan jelas? Dengar Aisyah. Okey, terima kasih. Okey, Okey, ada 12 orang, ada 10 orang. Okey, terima kasih sebab join awal. Okey. Jadi hari ni kita akan sambung apa yang kita dah belajar setakat bila semalam, kemarin hari Rabu. Okey, akan sambung tajuk bab 3, sistem persamaan. Okey, jadi sebelum kita mula jemput Haris untuk bacakan doa. Haris, ada tak ada? Okey, tak ada. Tak apalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Dah try buat soalan yang saya bagi dalam buku teks tu tentang sistem persamaan, 2 soalan tu. TDD 3.2 dah try? Dah Syah. Dah. Senang? Susah? Ataupun okey je? Penggantian tu yang pening sikit. Penggantian tu yang pening sikit. Tapi boleh selesai? Boleh. Boleh. Okey, penggantian tu pening sikit sebab dia kena kembangkan lah kan. Kembangkan. Okey, jadi disebabkan penggantian itu pening, maka kita akan masuk ke bab yang seterusnya, iaitu 3 chapter yang seterusnya. Persamaan serentak melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear dengan kaedah penggantian. Sudah dengan kaedah penggantian juga ke? Okey, untuk soalan yang melibatkan persamaan serentak yang melibatkan satu persamaan linear dan juga satu persamaan tak linear, biasanya kaedah yang paling mudah adalah kaedah penggantian. Okey, so kaedah yang paling mudah adalah kaedah penggantian. Kalau kamu guna kaedah penghapusan boleh juga, tapi kadang-kadang dia tak jadi. Okey, kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Okey, jadi saya sarankan memang kena guna kaedah penghapusan. Penggantian. Okey. Jadi dekat sini sama je macam sebelum ni. Kamu mesti boleh membina persamaan tersebut. Okey, kamu mesti boleh membina persamaan tersebut. Okey, boleh bina kalau mungkin dua lah kalau ada dua. Biasanya kalau untuk soalan bab yang ini 3.2 ni, dia ada 2 persamaan. Okey, kalau 3.1 tadi ada 3 persamaan. Okey. Okey, kita tengok satu contoh. Pergi contoh terus. Okey. Yang ni contoh kalau disuruh selesaikan sahaja. Okey. Okey, contoh 7. Selesaikan persamaan serentak berikut dengan menggunakan kaedah penggantian. Okey, memang kita akan biasa guna kaedah penggantian. Kalau buat kaedah penghapusan kadang-kadang tak jadi. Okey, kadang jadi, kadang tak jadi. Okey. Jadi kita tengok dekat sini apa yang kita nak buat. Okey, kita tengok cari dulu mana satu persamaan di antara dua ni yang bukan yang linear. Persamaan yang bukan linear kena kenal. Yang mana satu bukan linear, yang mana satu linear. Okey, macam yang ni, saya nomborkan dia, nombor persamaan 1 dan juga persamaan 2. Yang mana persamaan linear, mana persamaan bukan linear? 1 ke 2? 1 linear. 1 linear. Okey, disebabkan 1 linear, kita akan jadikan salah satu unknown di dalam persamaan linear tersebut sebagai kepala, sebagai apa? Sebagai perkara rumus.
Okay, so kita nak jadikan X ke Y sebagai perkara rumus. Kalau kamu rasa kamu tengok ni, kamu rasa yang mana mudah? X ke Y sebagai perkara rumus? Why? Y sebagai perkara rumus. Tapi dalam contoh 7 ni dijadikan X sebagai perkara rumus. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kedua-dua kaedah boleh. Okey, kedua-dua kaedah boleh. Jadikan Y sebagai perkara rumus boleh, jadikan X sebagai perkara rumus boleh. Okey, cuba tengok saya akan cuba buat. Kita akan cuba buat dengan menggunakan Y sebagai perkara rumus. Disebabkan Y lebih mudah saya bawa ke sebelah sana. Okey, daripada satu tadi, Y sebagai perkara rumus, maka saya akan dapat Y sama dengan 4 tolak 2X. Betul Okey, so kita akan buat yang seterusnya, step yang seterusnya. Yang ini dia dapat X sebagai perkara rumus, saya dapat Y sebagai perkara rumus. Kemudian ini daripada persamaan 1 tadi kan, jangan masuk balik dalam persamaan 1, masukkan dalam persamaan 2, gantikan ke dalam persamaan kedua. Ini kaedah pengantian tadi. Okey, kita akan gantikan ke dalam persamaan kedua. Jadi bila kita gantikan, kita akan dapat 4 tolak dengan 2X kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4X. Okey, nampak dengan jelas saya punya skrin. Okey. Nampak je. Okey, kita tengok. Faham tak kenapa yang ni? Yang ni. Ini adalah apa ni sebenarnya? Asalnya ialah Y. Asalnya ialah Y. Nampak tu kan? Asalnya ialah Y. Y kuasa 2. Y kuasa 2 tambah 5. 4 tolak 2X tu adalah Y. Kita ganti ke dalam tu. Okey, sama juga dengan yang contoh dalam buku teks bagi. Dijadikan X sebagai perkara rumus, kemudian digantikan ke dalam X. Yang ni adalah X masuk ke dalam X. Yang atas tu jadi yang ni. Yang ni X. Okey. So situasi dia sama. Okey, kita tengok kita dapat yang macam mana. Jawapan kita nanti jadi macam mana. Okey, so kita akan carikan X. Jadi cari X sebagai jawapan. Cari jawapan dia. Okey, jadi kena kembangkan dulu. Ada kuasa 2. Jadi macam mana nak kembangkan kuasa 2 ni? Adakah jawapan dia 16 tolak tambah dengan 4X kuasa 2 tambah 5X? Betul ke tak betul? Betul. Betul. Salah. Ya ke? Salah. Salah. Kenapa salah, Haris? Dia jadi 2 bahagian. So ingat, memang pelajar dia akan berkata, oh betul lah ni. Memang dia akan lupa juga apa yang cikgu selalu pesan. Okey, ingat kalau ada kurungan ni 4 tolak 2X kuasa 2, dia mesti dipecahkan jadi 2 benda. 4 tolak 2X darab dengan 4 tolak 2X. Dia tidak sama dengan 4 kuasa 2 tolak dengan 2X kuasa 2. Tidak sama, salah. Salah. Okey, tidak sama. Okey, jadi kena kembangkan elok-elok. Bila kembangkan kamu akan dapat apa? Kalau nak kembangkan secara manual macam ni pun boleh. Ataupun dengan kaedah yang saya pernah ajar sebelum ni, iaitu dengan cara pantas, iaitu 4 kuasa 2 dapat 16. Kemudian darabkan 4 dengan 2. Darabkan juga dengan yang dalam ni belah sini. Okey, darab, pusingkan semua. Okey, so kamu akan dapat 4 darab 2 dapat 8. 8 darab negatif 2X dapat negatif 16X. Okey. Kemudian barulah kuasa 2 kan yang satu lagi, yang last tu, iaitu negatif 2 kuasa 2 dapat positif 4X kuasa 2. Selalu pelajar akan tinggal negatif 16X tu. Okey tadi Syakirah yang tertinggal. Tapi ada biasa jangan ni yang kata Syakirah je. Yang tak menjawab tu pun biasa, betul. Kenapa salah pula? Betul lah tu kata. Tapi sebenarnya benda tu salah. Okey. Jadi sepatutnya apa dia tadi? Ada 16 kat sini. Saya betulkan balik. Ini salah. Okey, sepatutnya ada 16 tolak dengan 16X tambah dengan 4X kuasa 2 tambah dengan 5 sama dengan 4X. Okey, apa step seterusnya Gagak? Bawa 4X ke sini. Kenapa kena bawa 4X ke sini? Ke kiri. Sebab nak jadikan dia persamaan linear. No. Ni masih lagi dia kuadratik kan? Kuadratik. Nak cari perkara rumus. Ya, kita nak menyelesaikan persamaan kuadratik. Kita perhatikan kat sini, dia soalan ni dia jadi persamaan kuadratik. Andu. Dia jadi persamaan kuadratik.
dengan kuasa dia 2 kan. Ada kuasa 2. Jadi persamaan kuadratik. Jadi kaedah nak menyelesaikan persamaan kuadratik adalah apa? Adalah jadikan bentuk Am. Okey, jadi nak jadikan bentuk am kena jadikan salah satu bahagian sama dengan sifar lah. Okey, jadikan sama dengan sifar. Saya susun balik 4x kuasa 2. Saya bawa ke sebelah kiri yang ni. Kemudian ada negatif 16x positif negatif 4x, negatif 4x dari belah kanan tadi saya bawa ke belah sini dapat negatif 4x. Kemudian ada 16 tambah dengan 5 dapat positif 21. Okey, setakat tu boleh ikut Boleh. Boleh. Okey, sambung lagi sifar. Kemudian kita dapat 4x kuasa 2. Negatif 16 tolak dengan 4 dapat negatif 20x tambah dengan 21. Okey, kemudian nak selesaikan persamaan kuadratik macam mana? Tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Kalau tekan kalkulator terus, boleh dapat jawapan. Okey, apakah jawapan kalkulator kamu? Kamu akan dapat dua jawapan yang sama dengan sebelah, iaitu X sama dengan 7/2 dan juga X sama dengan 3/2. Tetapi kamu akan hilang satu markah. Lebuh. Satu markah lebuh. Okey, satu markah lebuh. Apakah satu markah tersebut? Jalan kira. Jalan kira. Okey, jalan kira. Jalan kira kamu kena ada. Apakah jalan kira yang paling mudah? Darab bersilang. Pemfaktoran. Pemfaktoran. Okey, pemfaktoran saja. Kamu kena perlu tunjukkan pemfaktoran saja. Pemfaktoran ni macam mana? Pemfaktoran yang ini. Yang ni satu markah tu mana? Yang ni, pemfaktoran yang ni. Okey, jadi kamu macam mana nak jadi pemfaktoran dia? So macam mana? Kita akan tulis 2x tolak 7 dalam kurungan darab dengan satu lagi 2x tolak 3 sama dengan sifar. Okey, itu satu markah. So pastikan kamu tak hilang markah dia. Perlu ke tunjuk dengan sama dengan sifar apa semua? Tak perlu, tak payah pun tak apa. Janji yang ini kamu kena ada. Okey, tapi hati-hati juga. Bila kamu buat kaedah pemfaktoran ni, hati-hati bila kalau 2x ini belah kiri ni dengan 2x ni bila kamu darab, kamu tak dapat 4x yang atas ni. Kalau tak dapat, kena letakkan dia punya apa yang kena darab lagi. Sambung. Contoh ni belum tak habis lagi. Contoh, saya buat contoh kat sebelah sini. Kamu dapat 3x tambah 1 kemudian x tolak 5. Dekat sebelah macam ni. Dia asal jawapan kamu adalah jawapan kamu x sama dengan negatif 1/3 dengan x sama dengan 5. Kejap. X. Sudah. Sudah. Udah kenapa? Sekejap ya, dia dah terkeluar. Dah crash pula. Okey, sini tadi. Mungkin dapat jawapan dia ialah kamu dapat jawapan macam ni, x sama dengan apa tadi? X sama dengan 5. Okey, tetapi asal dekat atas ni adalah 6x kuasa 2. Okey, 6x kuasa 2 bla 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 bla. Okey, jadi kalau kamu buat persamaan dia yang atas ni pun sama dengan sifar, yang ni pun tak hilang juga markah. Kenapa hilang markah juga cikgu? Okey, sebab kamu tengok ni Okey, 3x darab dengan x dapat berapa? 3x. Dapat 3x kuasa 2. Okey, tetapi kepala dekat atas ialah 6x kuasa 2. Jadi apa yang hilang dekat situ? 2. 2. Okey, 3x darab dengan x. X ni kamu akan dapat 3x kuasa 2. Anisha sambil makan ni, tak apa. Tapi offkan mic Anisha. Off mic Anisha. Okey.
Okey, 3x kuasa 2. Jadi 3x kuasa 2 ini tak dapat 6x kuasa 2. Jadi kena buat apa? Kena darabkan dengan 2. Jadi letak 2. Letak 2 di depan ini. Ni depan ni letak 2. 2 ni letakkan. Letakkan 2 dekat depan ni. Barulah dapat markah penuh. Okey, boleh? Ada lagi satu situasi di mana kamu punya jawapan X sama dengan 1.312 bla 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 panjang-panjang. Satu lagi jawapan X sama dengan 2.15413 panjang-panjang. 2.131 contoh. Jadi yang ni macam mana pula cikgu? Kalau situasi jawapan perpuluhan macam ini, tak ada kaedah lain, yang paling mudah adalah kena guna rumus. Rumus apa? Negatif B tu lah. X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4 AC bahagi dengan 2A. Kena guna rumus ni. So kena masukkan lah setiap satu tu ke dalam tu. Okay? Untuk dapatkan markah satu tu yang hilang tadi. Okay, adakah dah selesai ni jawapan ni? Kita balik pada soalan tadi. Dah. Belum. Apa pula belum ni? Apa yang belumnya? Y dengan Z missing. Y dengan Z missing. Mana ada Z sayang oi? Y missing. Ada Y. Y missing. Okay, so kena cari Y. So ingat, persamaan serentak mesti sama ada 2 jawapan ataupun 3 jawapan. X, Y, Z ataupun X dan juga Y. Sekarang ni kamu dapat X saja, jadi kena cari Y. So macam nak cari Y? Cari Y dengan menggantikan semula ke dalam yang mana? Ke dalam persamaan atas ni tadi. Persamaan yang ketiga tu. Tak payah masuk balik dekat persamaan 1, 2. Okay, masuk ke persamaan ketiga sahaja. Okay, masuk persamaan ketiga dapat Y sama dengan 4 tolak dengan 2 kali dengan X yang pertama iaitu 7/2. Okay, dan satu lagi Y sama dengan 4 tolak dengan 2 kali dengan 3/2. Okay, so tulis jawapan dia. Okay, dapat negatif berapa? Negatif 3 kan? Negatif 3 dan juga Y sama dengan 1. Okay. Sir. So selesai. Y pun kiranya ada 2 jawapan jugalah. Ya, sebab apa dah ada Y ada 2 jawapan? Sebab X ada 2 jawapan. Kalau X ada 2 jawapan, Y pun ada 2 jawapan. Kalau X ada 3 jawapan, Y pun ada 3 jawapan. Okay, boleh? Boleh, sir. Okay, saya rasa ada seorang ada pelajar baru masuk kan? Yang hari tu ada daripada SMSA kan? Sekolah Menengah Sultan Abdullah kan? Siapa ke nama dia? Husna Husna Humaira. Okey, seorang. Ada lagi yang masuk tak baru? Ada seorang lagi, sir. Ada seorang lagi. Oh, tapi tak ada lagi. Ada seorang lagi, tak apa, nanti kita berkenalan. Tak ada, dia tak ada dalam ni. Ada, sir. Ada dalam ni. Ada. Zarif. Siapa ni? Zarif Zulaika. Zarif Zulaika. Okey, Zarif Zulaika. Welcome. Seorang ada seorang. So ada 2 orang lah yang baru masuk So kelas kita ada berapa? 29 orang Zarif Zulaika dari sekolah mana? Dari Sultan Muhammad Shah. Sultan Muhammad Shah Parik. Okay, welcome. Kamu tak belajar lagi MA? Sultan Muhammad Shah. Sultan Muhammad Shah ada Parik, ada MA. Setakat mana dah kamu belajar? Baru habis bab 1 nak masuk bab 2. Oh, Allahu Akbar. Jauhnya ke belakang. Kelas ni, kelas 4S dah habis dah. 1, 2. Yang ni bab 3. Kemudian kami juga dah habis bab 9 dan 10. Betul kawan-kawan?
Betul. Betul. Okay. Tak apa Zaris. Zaris, nanti kamu boleh belajar semula. Tak apa, jangan risau. Kita boleh online, kita akan buat revision. Ada juga dekat dalam channel saya, dia punya recording tu boleh tengok. Tapi kena cari jugalah masa untuk tengok tu. Okey, tak apa, nanti bila kita buat revision nanti masa tu kita boleh catch up lagi sebab soalan tajuk bab 9 dan bab 10 tu sangat-sangat mudah lah. Bab 2 agak kompleks, tapi saya rasa boleh catch up juga. Okey Zaris? Lupa saya nak tanya. Okey. Husna Humaira sampai bab berapa dah belajar? Saya sama tapi bab 9 dan 10 tu tak belajar lagi. Oh, sama tapi bab 9 dengan 10 tu tak belajar lagi. Okey, tak apa. Tak apa, jangan risau. Ada lagi pelajar-pelajar baru ni akan masuk nanti insya-Allah. Okey, so kita akan buat revision. Bila kita buat revision tu kita akan catch up baliklah apa yang kamu tak pernah belajar. Nanti kamu akan yang boleh ikutlah insya-Allah. Boleh Okey, so kita tengok contoh yang ke-8 ni pula. Okey, lepas ni ada kimia pula kan? Sekarang apa dah? 8. Okey, kita tengok satu lagi contoh. Kemudian saya tinggalkan kamu untuk buat latihan. Cuba sendiri. InsyaAllah saya rasa senang saja. Tajuk ni pun senang saja. Tajuk 3 ni memang senang. Okey, janji kamu faham algebra kamu power. Kemudian kamu boleh selesaikan persamaan kuadratik. Okey, persamaan kuadratik belajar kat matematik kan. Okey, kita tengok sama-sama. Kita kaji contoh 8. Okey, dia buat guna kaedah penghapusan. Saya sebut tadi, boleh guna kaedah penghapusan, boleh guna kaedah penggantian, tapi guna kaedah penghapusan ni kadang-kadang tak boleh, tak jadi, tak berjaya. Okey, tak berjaya dengan satu step. Okey, kadang-kadang kena buat 2 step baru boleh berjaya. Okey, so kita tengok situasi dekat sini. Situasi dekat sini, dia ada X, dia ada Y. Okey, nak guna kaedah penghapusan Okey, dia ada X, dia ada Y. Sama juga dengan bawah ni ada X dengan Y. Jadi kamu nak kenakan unknown dia supaya dia boleh hilang. Jadi macam mana nak hilangkan dia? Darab 2X. Okey. Dia darabkan yang siapa dengan darab dengan 2X? Persamaan yang pertama. Okey, bila persamaan yang pertama didarabkan dengan 2X, apakah yang akan didapat? Dia akan dapat 4X kuasa 2 tambah dengan 2XY. Okey, kita tengok ini. Persamaan pertama yang ni didarabkan dengan 2X, dia akan dapat persamaan yang ketiga. Okey, daripada persamaan ketiga itu, apa yang akan dia buat? Dia akan hapuskan apa? Dia hapuskan Y. Perasan tak dia hapuskan Y tu? Tak perasan. Macam mana dia hapus? Macam mana dia hapuskan Y? Okey, dengan dia menghapuskan Y tu kawan dengan siapa? Dengan 2X dekat sebelah kanan tu. Okey, dekat sini dia ada 2XY. Dia ada 2XY dekat sini. Dia hapuskan XY tu. Nampak tak? Dia lebih kompleks daripada kaedah penggantian. Kaedah penggantian lebih mudah. Okey, kaedah penghapusan agak sukar tetapi boleh dibuat juga untuk persamaan kuadratik. Tapi kadang-kadang first step tu tak berjaya. Dia kena second step baru berjaya. Okey, jelas ya? Jelas. Okey. So kamu boleh buat kaedah penggantian, boleh buat kaedah penghapusan. Melainkan soalan kata dengan menggunakan kaedah penghapusan. Sudah. Dia ada ayat ni. Dengan menggunakan kaedah penghapusan. Jadi wajiblah kena guna kaedah penghapusan. Saya pun tak tahulah SPM yang akan datang ni, yang KSSM ni, dia akan tanya opini ke tidak kan? Dengan menggunakan kaedah penghapusan, selesaikan persamaan serentak berikut. Sudah kan. So kalau tak ikut dia punya arahan, maka kamu akan hilang markah. So hati-hati. Okey, jadi kalau guna kaedah penghapusan, so tengok elok-elok yang mana yang kamu boleh hapuskan. Okey, yang mana yang kamu boleh hapuskan. Biasanya nak hapuskan yang mana? Hapuskan yang ada satu saja. Yang satu. Maksud saya satu tu, macam tentu tengok yang persamaan kedua ni. Ni persamaan kedua ni. Dia ada X kuasa 2 tolak 2XY sama dengan 3 kan. Yang ada satu tu maksud saya ni, ini. Y ni ada satu je. Dia dekat satu unknown. Satu apa nama ni? Ni sebut satu apa ni? Macam mana nak sebut ni?
Dia dekat satu ni. Yang ni saja. Dekat sini aja ada Y. Dekat sini tak ada Y. Dekat sini pun tak ada Y. Yang itu yang kamu hapuskan. Kalau kamu nak hapuskan X ni ada, sini pun ada. Ada 2 X. Jadi memang payahlah nak hapuskan. Okey, faham? Faham. Faham. So ingat sekali lagi saya sebut, kalau nak guna kaedah penghapusan untuk persamaan yang linear dan tak linear yang ada sama-sama ni, maka kamu kena cari yang ada single, dia ada seorang. Dia duduk seorang-seorang. Dia persamaan tak linear tapi dia ada dekat dalam satu rumah saja. Dekat satu rumah je dia ada. Dia bukan ada dekat 2 rumah. Okey, kalau yang ada dekat 2 rumah, ini satu rumah ada, rumah ni pun ada, susahlah nak buat. Okey, boleh Okey, so sama je lepas dia buat yang ni saya tak nak terangkan, saya terangkan sampai dapat sini. Okey, bila dapat sini, kamu pun tekan kalkulator. Biasa yang tadi saya sebut tadi, tekan kalkulator kan? So tekan kalkulator. Kamu pun tekan kalkulator. Tekan kalkulator dapat perpuluhan macam ni. Jadi apa yang saya sebut tadi, kalau dapat perpuluhan macam ni, boleh tak guna kaedah pemfaktoran tu? Tak. Tak boleh. Jadi kalau tak boleh guna kaedah pemfaktoran, kena buat apa? Kena guna rumus kuadratik. Ingat, minta maaf ya, ini buku teks yang diberi ini, dia punya simbol-simbol matematik dia banyak yang tak menjadi dengan betul. Okey, so sepatutnya dia jadi negatif 8 tambah tolak punca kuasa 2 negatif 8 kuasa 2 tolak dengan 4 kali 5 kali dengan negatif 3 bahagi dengan 2 kali A ialah 5. Okey, so dalam penggunaan rumus juga kamu kena berhati-hati. Ada juga kesalahan. Okey, cuba perhatikan saya punya simbol punca kuasa ni. Simbol punca kuasa saya ni, saya setakat ni je. Kamu takkan dapat markah penuh. Okay, so pastikan punca kuasa kamu ni sampai ke belakang. Satu lagi yang biasa pelajar buat, per dia buat kat sini. Per macam tu je. Salah juga. Per mesti sampai ke depan. Tadi sampai ke belakang, ni sampai ke depan pula. Okay, apa lagi kesalahan yang biasa pelajar buat? Dia tidak ada kurungan ni. Okay, yang ni per dia betul. Tapi tengok ya, yang mana yang tak ada kurungan ni? Yang ni. Negatif 8. Ni B ni. B dia ada negatif. Jadi kena ada kurungan dia. Kalau tak ada kurungan, hilang juga markah. Okay, so itu tempat-tempat yang kamu boleh hilang markah. So berhati-hatilah. Boleh satu lagi ni. Depan ni. Depan ni adalah negatif 8. B tu negatif 8. Sini pun salah. Saya pun salah ni. Okay, sepatutnya ada apa ni? Sepatutnya negatif B. Betul kena ada lagi satu negatif kat luar. Negatif 8. Okay. So hati-hati dah dekat situ. Bila kamu menggantikan rumus, apa yang kamu gantikan, biasakan letak kurungan. Bila letak kurungan, selamatlah kamu. Okay. Selamatlah kamu kan. Negatif, asalnya negatif yang dekat luar ni. Ni negatif ni. Kemudian ini adalah B. B. Negatif B tambah tolak negatif, yang ni yang ni B kuasa 2 tolak dengan 4AC bahagi dengan 2A. See? Semua tempat yang saya gantikan dengan ABC tu semuanya saya buat kurungan. Itu untuk menyelamatkan kamu lah. Okey. Cikgu, kalau soalan yang atas ni tadi, soalan yang ni, saya dah dapat dah ni. Tapi saya tak kerti lah nak buat macam ni. Boleh tak saya guna rumus? Boleh, lebih selamat. Boleh, kamu boleh guna rumus. Masukkan dalam rumus lah. Masukkan saja dalam rumus. Okey, tengok ya. Dia bila masukkan dalam rumus, dia buat tak? Dia buat tak satu-satu? Satu step. Negatif 8 kuasa 2 dapat 64. Dia buat tak? 64 tolak dengan 20 kali 3 dapat tambah dengan 60 macam tu. Dia buat tak? Tak. Tak buat kan? Tak payah ni, tak payah tunjuk. Kalau kamu tunjuk nanti, saya takut kamu tekan kalkulator, tak salah tekan. Sudah dapat jawapan salah.
lebih baik, lebih selamat just masukkan dalam dalam formula, kemudian tekan EQN tu. Dapat jawapan. Dua jawapan ni. Okey. Soalan yang ada lagi pelajar biasa tanya ialah, cikgu berapa angka bererti nak letak? Okey. Kebiasaannya kita akan letak 4 tempat perpuluhan sekiranya ada perpuluhan. 4 tempat perpuluhan lebih selamat, paling selamat. Tetapi ada masa soalan dia bagi tahu, beri jawapan anda dalam 2 tempat perpuluhan, 3 tempat perpuluhan. Jadi wajib ikut kalau ada soalan tu. Kalau tak ada, bagi jawapan 4 tempat perpuluhan. Okey, boleh? Boleh. Boleh faham ya? Boleh sir. Okey, bagus. Okey, satu lagi hati-hati dengan RM Kalau ringgit Malaysia, kalau duit, kalau jawapan kamu 30.1, jangan tinggal 30.1, pastikan 30.10. Dia tak boleh jadi 30.1. Sebab RM30 sekupang. Jangan pula buat 4 angka berarti pula. 4 tempat perpuluhan pula. Kalau duit, kalau melibatkan duit. Melibatkan duit jangan buat tempat sampai 4. Melibatkan duit 2 tempat perpuluhan saja kat belakang tu. Okey, berdasarkan situasi lah. Boleh faham Boleh. Okey, soalan seterusnya menggunakan perwakilan graf. Okey, untuk perwakilan graf ni kena ada graf. Kena ada graf. Okey, tujuan kamu belajar untuk persamaan serentak ni sebenarnya adalah mencari titik persilangan. Sebab penyelesaian bagi persamaan serentak sebenarnya adalah titik persilangan. Ni. Ini dua ni adalah titik persilangan di antara dua garis ini. Dua garis ni. Dua garis yang ni dengan yang ni. Okey, dua garis ini kalau kamu selesaikan persamaan serentak dia dengan menggunakan kaedah penghapusan ke atau penggantian ke, jawapannya adalah dalam bentuk koordinat ni. X ada, Y ada. Ada satu X, ada dua X, ada dua Y. Bermaksud dia ada dua persilangan. Jadi apakah fungsi persamaan serentak? Belajar persamaan serentak ni adalah untuk mencari titik persilangan. Bukan titik graf, titik persilangan. Di antara apa? Di antara dua garis yang persamaan serentak tu lah. Okey. Jelas? Jelas. Jelas. Yang ni saya tak tunjuk lah. Yang ni kalau perwakilan graf, kamu boleh lukis graf. Kamu akan dapat dua titik persilangan tersebut. Dua titik persilangan tu adalah jawapan kepada penyelesaian kepada persamaan serentak tersebut. Okey. Okey, so sudah habis. Tajuk ni pun habis. Habis dah tajuk ni. Macam mana? Ada nak tanya? Ada soalan? Sir, Yang graf tadi tu, kiranya kita kena selesaikan persamaan tu baru kita dapat X dengan Y lah. Macam ni. Okey, korang guna graf. Ini kamu lukis graf. Lukis graf lah. Lukis graf. Bila lukislah. Lukis elok. Lukis. Bila lukis graf ni, dapatlah dua graf ni. Di atas satu tapak yang sama. Bila kamu lukis graf, kamu dapat, kalau kamu plotkan graf ni, kamu akan dapat garisan yang saya warnakan dengan hijau ni. Kong ni. Okey, kemudian kamu buat lagi satu graf. Graf apa? Graf yang ni. Saya warnakan dengan warna merah ni. Yang ni saya bulatkan warna merah ni. Okey. Bila kamu lukis graf yang saya bulatkan dengan warna merah ni, kamu akan dapat satu garis lurus yang ni. Okey. Lukis di atas satu graf yang sama. Bila kamu lukis di atas satu graf yang sama, kamu akan dapat titik persilangan ni. Dua titik persilangan ni. Okey, dua titik persilangan ni, ini adalah jawapan kepada penyelesaian kepada persamaan serentak dua ni. Maksudnya, jawapan ni, mana X dia? X dia sama berapa? X dia sama dengan 1, Y dia sama dengan 2. Yang ni X dia sama dengan 4, Y dia sama dengan negatif 4. Bermaksud kamu, kalau kamu selesaikan dengan menggunakan dua kaedah di atas, kaedah kat atas tadi dua ni, dua-dua kat atas ni, tetap kamu akan dapat jawapan dia. X sama dengan 1, X sama dengan 4, Y sama dengan 2, Y sama dengan negatif 4. Okey, menjawab soalan tak Syakira? Menjawab. Okey, so faham Faham. Okey, bagus. Okey, ada lain soalan nak tanya? Sir, nak tanya latih diri 3.2A, saya tak faham macam mana nak buat kaedah.
Mana dia tadi? Macam mana nak buat kaedah penggantian. Okey. Okey, so setakat ini untuk yang ini bawah ni, yang ni sekarang ni kita buat ni okey ke tak okey? Sekejap lagi saya jawab soalan Afnan. Sorry. Okey, sir. Okey. Okey, kalau okey, jadi saya akan bagi 2 latihan juga. Okey, tak perlu nak buat perwakilan graf tu. Graf tu sekarang boleh lukis sendiri. Saya nak bagi soalan ni. Okey, jadi soalan ini dia menyelesaikan persamaan serentak dan juga kamu kena ada kemahiran untuk mengeluarkan dia punya persamaan. Jadi saya nak buat kamu buat soalan latih diri 3.5 A 1 dan 2. Okey, buat kedua-duanya, keluarkan dulu persamaannya, lepas keluarkan persamaannya barulah selesaikan persamaan serentak dengan menggunakan kaedah terpulang kepada kamu. Apa-apa kaedah yang kamu boleh buat. Okey, boleh? 2 soalan tu je. Boleh, sir. Boleh? Okey, cuba 3.5 tanda 3.5. Okey, kita pergi kepada soalan Afnan tadi. Afnan kata dia dah cuba. Soalan mana tadi? Muka surat mana tadi? Ada lagi. Mana dia? Tak erti nak gunakan kaedah penggantian. Yang ni 3.4B. Ni soalan nombor 1B. 1B ke tadi? Nan? 1B ke? 3.2A. 3.2A. 3.2. Oh, 3.2A. 1 ke 2? 3.2A. Ni 3.2 lah ni. 20 A yang mana tu? Ha? Oh, ada yang lain? Yang tu, sir. Ni yang nombor 2. Soalan lain ke? Mana ke? Soalan yang tadi tapi Yang yang mana? yang A. 2A, 2B, 2A. Okey, 2A. Nak buat guna kaedah penggantian. Okey, tak apa. Kita selesaikan sama. Saya suruh soalan B kan? Saya tanya. Okey, sama-sama. Okey, saya deletekan yang ni dulu. Yang ni yang semalamnya, yang kemarinnya. Cut. Kecilkan dia. Shrink. Okey, gerak ke sana. Nanti boleh besarkan balik. Delete. Okey. Mana dia tadi? Betul ya Afnan 2A Okey 2A. Dia buat lebih lah daripada apa yang saya bagi. Bagusnya. Okey, subhanallah. Okey. So saya salin balik. 2X tambah dengan Y tambah dengan 3Z sama dengan negatif 2. Kemudian persamaan yang kedua, X tolak Y. Kejap, dia jadi hang balik. Sudah terkeluar lagi. Sebentar ya. Okey. Tak ni mana tadi? Okey, yang bawah ni adalah X tolak Y tolak Z sama dengan negatif 3 lagi satu. 3X tolak 2Y tambah 3Z sama dengan negatif 12. Guna kaedah penggantian. Kamu nak guna kaedah penggantian. Okey. Jadi nak guna kaedah penggantian. Kamu ada 3 persamaan. Persamaan 1, persamaan 2 dan juga persamaan 3. Siapakah yang kamu nampak lebih mudah untuk digantikan ke dalam mana-mana persamaan? Persamaan 1. Persamaan 1. 1 ke? Saya nampak yang lebih mudah ialah persamaan 2. Okey, kenapa saya pilih persamaan 2? Okey, persamaan 2 dia single. Ni tak ada perkali. Yang ni pun ada perkali dia negatif saja. Ini perkali dia negatif saja. Okey, nampak tak? Saya nampak persamaan 2 itu lebih mudah untuk dibuat sebagai pengganti. Okey, so tak semesti yang atas tu akan jadi pengganti. Okey, dia yang akan digantikan ke dalam persamaan 1 dan juga persamaan 3 nanti. Okey, boleh Boleh faham kenapa saya pilih 2? Okey, jadi saya pun pilih 2. Bila saya pilih 2, saya pun tulis, okey 2, saya nak jadikan X ke Y ke Z sebagai perkara rumus agak-agak? X. Okey, sebab X positif kan belah kiri. Okey, jadi terus dapat X sama dengan daripada 2 ni, daripada 2. Okey, daripada 2, X sama dengan berapa? Negatif
sama dengan Y tambah Z tolak 3. Betul Okey. Betul. Saya namakan dia sebagai 4. Okey, lepas tu kamu kena buat apa? Ingat, bila buat kaedah penggantian, kamu kena gantikan ke dalam kedua-dua persamaan. Jadi 4 masuk ke dalam 1 dan juga belah kiri saya buat satu lagi 4 masuk ke dalam 3. Okey, masukkan 4 ke dalam 1 dan juga 4 ke dalam 3. Dua-dua masuk. Okey, so masukkan. Bila masukkan, kamu akan dapat. Bila masukkan, saya tulis kat bawah ni, pakai pen biru pula. Okey, masukkan 4 ke dalam 1. Jadi, saya dapat X tadi, 2 darab dengan Y tambah dengan Z. Okey, tolak 3, sorry. Y tambah dengan Z tolak 3. Okey, tambah dengan Y tambah dengan 3Z sama dengan negatif 2. Okey, bila masukkan 4 ke dalam 3, persamaan 4 masuk ke dalam persamaan 3, saya akan dapat 3 darab dengan Y tambah Z tolak 3, kemudian tolak 2Y tambah 3Z sama dengan negatif 12. Okey. So nampak tak apa yang berlaku dekat kedua-dua warna biru saya ni? Setelah saya masukkan kedua-duanya, saya dah hilangkan X. X dah hilang. Jadi kamu boleh permudahkan, akan dapat jawapan nanti. Okey, cuba kita buat pelan-pelan sama-sama ya. Okey, so dapat 2Y tambah dengan 2Z tolak dengan 6 tambah dengan Y tambah dengan 3Z sama dengan negatif 2. Okey, negatif 6 saya pindahkan ke kanan, maka saya akan dapat 6 tolak dengan 2 dapat 4. Kemudian 2Y tambah dengan Y dapat 3Y. 2Z tambah dengan 3Z dapat 5Z. Betul? Betul. Kalau ada salah bagi tahu Saya pun kira-kira baru direct kira je sini. Saya takut saya tak nampak mana-mana. Okey, yang ni pun sama juga saya kembangkan. 3Y tambah dengan 3Z tolak dengan 9. Tolak 2Y tambah 3Z sama dengan negatif 12. 9, negatif 9 bawa ke sebelah kanan. Negatif 12 tambah dengan 9 dapat negatif 3. 3Y tolak 2Y dapat Y. 3Z tambah 3Z dapat 6Z. Okey. Next. Guna kaedah penggantian sekali lagi. Sekarang nak buat ke mana pula? So saya dapat dah persamaan yang seterusnya, 4 dah dapat. Okey, saya namakan lagi persamaan yang seterusnya. Tadi sampai 4, ini 5, yang ni 6. Guna kaedah penggantian sekali lagi. Nak pilih mana sebagai pengganti? 5 ke 6? 6. 6. Kenapa 6? Sebab Y tak ada nombor. Y tak ada nombor. Y tak ada perkali kat depan dia. Jadi kita jadikan Y sebagai perkara rumus. Y sama dengan 6 negatif 6Z tolak 3. Maka masukkan ke dalam, yang ni sebagai persamaan ke-7. 7 masuk dalam 5. Maka dapat 3 darab dengan negatif 6Z tolak 3. Lepas tu tambah dengan 5Z sama dengan 4. Lepas tu selesaikan. Tekan kalkulator saja dapat jawapan terus. Tekan kalkulator. Yang ni tak payah nak kira satu-satu. Tekan kalkulator je. Shift off. Dapat terus. Depan. Okey. So menjawab So sambung lagi. Sambung teruskan untuk cari Y dan juga cari X. Okey, sambung sambung. Cik Afnan boleh Afnan? Okey, sir, faham. Okey, good. Okey. Sir. Okey, ada yang bisa. Ya. Kalau lah time tu saya macam macam kalau nak darabkan yang Y tu, kalau nak hapuskan Y tu boleh ke? Kalau Macam saya mana? lah kan nanti tinggal Kamu 5 dengan 6. Lepas tu yang 6 tu saya darab dengan 3. Okey. Iaitu kamu mix up. Kalau soalan dia kata menggunakan kaedah penggantian. Jadi wajib guna penggantian daripada awal sampai habis.
Kalau soalan kata guna kaedah penghapusan, so wajib guna kaedah penghapusan daripada awal sampai habis. Kalau dia tak sebut mana-mana kaedah, silakan. Tak ada masalah. Oh, Maksudnya kalau first step kamu buat apa? First step kamu buat penggantian, second step kamu buat penghapusan. Boleh, tak ada masalah. Melainkan soalan bagi tahu. Faham boleh eh? Okey, good. Ada nak tanya lagi lain? Sir, Hmm. boleh tak Ya. terang balik kaedah penghapusan? Kaedah penghapusan. Uh-uh. Kaedah penghapusan yang mana? Untuk soalan mana? 1B. 1B yang ni atas ni. 3.2 ni. Ha. Oh, okey. Saya tak naklah buat 1B sebab 1B saya suruh kamu buat kan. Okey, tak apa juga. Boleh saya buat sebabnya ramai dah try saya rasa untuk 1B. Okey, saya terangkan yang 1B, kemudian nanti kamu buat 1A pula. Nombor sini. Tak sini. Okey, 1B. 1B ni senang sikit sebab sebelah kiri dia tak payah nak salin. Okey, kita tengok. Kita nak buat kaedah penghapusan. Okey, soalan 1B. Kaedah penghapusan. Jadi nak hapus, kena hapuskan benda yang sama. Saya kata dah, kalau nak hapus, hapuskan benda yang sama. Kalau kamu start dengan hapuskan X, 1 dan 2, 2 dengan 3 nanti pun kamu kena hapuskan X. Jangan hapuskan 1, 2, hapuskan X, 2 dengan 3 kamu hapuskan Y. Tak boleh. Okey, so kita kena pilih dulu. Siapa yang kita nak hapuskan? X ke, Y ke, Z? Okey, yang mana ada gandaan sepunya terkecil yang lebih mudah, yang paling mudah? X. X ke? X tu dapat 12 nanti. Gandaan sepunya terkecil dia. Y. Kan? Y. Sebab apa Y? Y lebih kecil. Kalau 3 dengan 2 nanti dia jadi 6. Okey. Ataupun kalau 1, okey. Kenapa jadi saya nak pilih Y untuk dihapuskan? Sebab gandaan sepunya terkecil di antara tiga-tiga ni, gandaan sepunya terkecil dia apa? Tahu tak gandaan sepunya terkecil? 6. Kan? 6. Okey, gandaan sepunya terkecil dia 6. Okey, jadi yang itu lebih kecil. Kalau nombor besar, saya tak minat nombor besar sebab nombor besar nanti banyaklah besar lah nombornya kan. Lebih baik kita pilih yang nombor kecil. Okey, jadi kita pilih yang gandaan sepunya terkecil. So Y sebagai yang kita nak hapuskan. Okey, daripada ini kita ambil 1 dan 2. Kita akan hapuskan 1 dengan 2 dulu. Jadi soalan 1 dengan 2 ni tadi, persamaan 1 dengan persamaan 2 ni, kita nak hapuskan Y. Hapuskan Y ya. Hapuskan Y. Okey, kita nak hapuskan Y 1 dengan 2. Okey, jadi kita kena darab 1 kena darab dengan 3. Manakala 2 kena darab dengan 2. Betul 2. Sorry. 2 darab dengan 2. Okey, beza nampak saya bulatkan. Yang saya bulat itu persamaan yang nombor yang darab dengan yang tak ada bulat ni, yang ni yang 3 ni, yang belah sini ni, yang 3 dengan 2 ni, yang ni perkali dia. Tapi yang dalam bulatan itu adalah persamaan. Okey, 1 darab 3. 1 darab 3, 3 darab 2 dapat 6x tambah dengan 9. Soalan mana aku buat ni? Sorry atas. Salah tengok. Okey, 4 darab 3 dapat 12x. Tolak dengan 2 darab 3 dapat 6y. Kemudian 3 darab dengan 3 dapat 9z sama dengan 1 darab 3 dapat 3. Okey. So ini adalah persamaan yang keempat. Okey, sambung. Persamaan kelima saya buat kat bawah dia, iaitu persamaan kedua darab dengan 2. Jadi saya akan dapat 2x tolak dengan 6 tambah dengan 6y. Okey, tolak dengan 8z sama dengan negatif 14. Okey, betul? Ada saya salah tak? Betul. Ini jadi persamaan kelima. Okey, jadi kita hapuskan y tadi. Bila kita hapuskan y, kita akan tambahkan ya. 4 tambah dengan 5. Kenapa tambah? Sebab simbol dia berbeza. Okey, so tambahkan dapat 14x tambah
9 tambah dengan 8Z, negatif 8 dapat Z saja. Sama dengan 3 tambah negatif 14 dapat negatif 11. Okey. So selesai untuk yang pertama, 1 dan 2. Okey, sekarang kamu nak hapuskan lagi sekali Y juga dekat persamaan 2 dan 3 ataupun 1 dan 3. Yang mana rasa-rasa kamu? Dia kena 2 melibatkan persamaan dengan 3. 2 dengan 3 ke 1 dengan 3? 1 dengan 3. Boleh mana-mana. Okey, tapi saya cuba ambil lah 1 dengan 3. Okey, saya ambil 1 dengan 3 Okey, 1 dengan 3. So persamaan 1 saya kekalkan. Okey, persamaan 3 saya kena darab dengan 3 darab dengan berapa nak samakan Y dia? Darab dengan 2. Okey, 3 darab dengan 2. So persamaan 3 darab dengan 2 dapat 6X 6X tambah dengan 2Y tambah dengan 4Z sama dengan 10. Okey, so persamaan 1 tadi ialah 4X tolak 2Y tambah 3Z sama dengan 1. Okey, ni persamaan 1. Okey. Okey, jadi kita nak buat apa ni? Tolakkan. Tolak ke tambah? Ini persamaan 6 ini persamaan 1. Jadi persamaan yang 1 ni tambah tambah 6 tambah 1. Jadi bila tambah dapat 10X. Lepas tu habis, Y habis, 4 tambah 3 dapat 7. Z sama dengan 11. Dah selesai. Itu dah dapat sampai setakat samaan, dah dapat dah X dengan Z. Okey, yang ni saya namakan tadi dah 6. Yang ni saya namakan dengan nombor 7. Yang ni saya namakan dengan nombor 8. Maka sekarang nak buat kaedah penghapusan sekali lagi. Nak hapuskan apa pula? Hapuskan Z. Okey, hapuskan Z. Okey, so hapuskan Z. Jadi 7 persamaan 7 kena darab dengan 7. Betul? Betul. Betul. 7 darab dengan 14 dapat berapa? Tekan kalkulator. 14 darab 7. 98 dapatlah 98 X tolak dengan 7Z sama dengan negatif 77. Okey, yang ni adalah persamaan yang dah darab dengan 7 tadi. Lepas tu, mana dia? Kita nak hapuskan dengan persamaan 8. So, persamaan 8 dengan 7 ni nak buat apa? 7 tambah 8. Nombor 9. Saya namakan nombor 9. So, 9 dengan 8 ni kena tambahkan. So, dah 8 tambah dengan 9. Bila tambah, 98 dapat 108 X sama dengan 88. Betul? Salah. 66. Negatif 66. Jadi X sama dengan 66 bagi dengan 108. Saya salah ke? Sama tak dengan jawapan kamu semua? Saya ada tertinggal mana-mana? Ada saya tertinggal tak? Saya dapat lain je. Itulah, saya pun rasa macam lain je. Okey, kejap tengok jap. 3 darab 2. Okey. Tak mana saya salah. Okey, kalau salah tu kena ulang semula lah. Tapi itulah kaedah kaedahnya. Tak mana saya salah ni? Tak mana saya salah? Cuba siapa dapat ni? Sir, yang persamaan 7 tu bukan positif Z ke? Okay. Mana dia? Persamaan 7 positif Z 9 tambah. Betul lah positif Z. Tengok tu.
Positif Z so betul kat sini. Ini positif Z. Kemudian bila kita nak hapuskan Z tu tadi, ni 7 darab dengan 7, ini tambah lah, hasil tambah. Okey, jadi kena tolak lah. 8 tolak dengan 9 lah. Persamaan 8 tolak persamaan 9. Kalau tolak boleh jadi tak? Saya ambil 9 tolak 8 lah, nombor besar dan nombor kecil. Okey, 9 tolak dengan 8. Okey, kalau 9 tolak 8, saya akan dapat 98 tolak dengan 10, saya dapat 88X. Ni habis sama dengan negatif 77 tolak dengan 11, dapat negatif 88. Jadi X sama dengan negatif 1. Baru betul. Betul, dapat jawapan X sama dengan negatif 1. Betul. Betul. Salah satu simbol je. Tengok, salah satu simbol saja. Okey, so hati-hatilah, memang soalan algebra ni mencabarkan punya careless mistake lah. Okey, so dah dapat X sama dengan 1, cari Y, cari Z. Okey, sambung. Cari Y, cari Z. Boleh, Safia? Boleh sir, faham. Faham. Okey, so ingat dia punya first step tu je. Kalau first step kamu tu tak betul, memang sampai ke sudah lah pening. First step tu tadi. Faham tu left missing. Faham tu left. Okey, tak apa. Tak sir, Okay. saya pakai dua device. Oh, okey, fine. Ada lagi rupanya. Okey. So Tania, okey, sekarang dah 8.30. Saya nak bagi kamu rehat dulu. Sambil-sambil kamu rehat tu, kamu boleh buat soalan yang ni. Soalan yang saya bagi tadi. Sebab lepas ni kita jumpa untuk kimia pula. Okey, saya nak minum sekejap, nak berak sekejap. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Sir, nanti Ya, bagi link macam mana? Apa dia? Sir bagi link baru ke macam mana? Dah, link dia sama je, takkan ada link baru. Benda ni sama je. Kamu tengok elok daripada 2, 3, 4, 5 hari lepas pun sama je link dia. Tak ada lain pun. Cuma saya ulang post je. Okey Okey, sir. Saya Ya. Apa, Haris? Kan nak isi untuk kimia nanti dua. Ya, 2 kali. Isi untuk MAT, isi untuk kimia. Okey, kehadiran isi dua-dua. Okey, 2 kali. Untuk MAT pun isi, untuk kimia pun isi. Boleh lepas ni left ni, lepas tu isi kehadiran dulu untuk kimia, untuk MAT. Okey. So itu saja. Terima kasih, sir. Terima kasih. Sama-sama. Thank you, sir. Yes, yes.